Semuanya diiki. Az-Zuha Group Travel and Tours, syarikat yang dipercayai, telah berpengalaman menguruskan jemaah umrah lebih daripada 10 tahun. Az-Zuha Travel menawarkan pakej umrah dan haji dengan jarak hotel yang berhampiran, bimbingan ibadah umrah daripada mutawif yang berpengalaman. Az-Zuha Travel mementingkan keselesaan dan kebajikan jemaah sepanjang mengerjakan ibadah. Ingin merasai pengalaman umrah dan haji bersama kami? Hubungi kami di talian 011 1087 3467. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Az-Zuha Group Travel and Tours Sendirian Berhad. Maklumat lanjut hubungi kami di talian 011 1087 3467. Mungkin orang muda saya ni, Ustazah, orang muda ini susah kita nak fahamkan mereka ni, kan? Sebab mungkin dia banyak gangguan kot. Belakang tu, kalau kita tengok dekat belakang tu bercahaya muka mereka. Bercahaya tu, cahaya tu daripada telefon. Ya? Dia tunduk tu bercahaya. Ingatkan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rupanya cahaya daripada iPhone 13 mereka. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan kepada mereka, orang muda ni kenapa? Kenapa kurangnya kesedaran orang muda ni? Ambil kau, memang kena batang-batang hidung. Jadi silakan Ustazah. Mungkin kita ingat orang haji ni orang, bagilah mak ayah aku. Mak ayah aku je dah, buat apa aku nak pergi? Aku banyak lagi nak merasai kehidupan tu kan. Jadi Ustazah bagi Ustazah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kepada moderator Imam Muda Wan Najdi, gandingan panel yang Ustazah hormati, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rata-rata bila kita menunaikan haji dan umrah, selalu kita jumpa mak-mak, ayah-ayah, warga emas kena tolak dengan kerusi roda. Kemudian tu bila sa'i antara sofa dan marwah kena tolak dengan kerusi roda. Kita menyaksikan kelemahan demi kelemahan yang dipikul oleh warga emas bila nak melakukan ibadah haji dan umrah. Cuba tanya kepada mereka, jika mereka terserempak dengan anak muda yang tengah melakukan ibadah haji dan umrah, ada yang akan berkata, nak makcik dah tak larat dah, ibadat pun dah terhad dah. Makcik datang menunaikan ibadah haji dan umrah ni naik kerusi roda. Kadang-kadang tak boleh solat dekat masjid. Makcik tak sihat, makcik sakit. Makcik tengok kamu, ya Allah nak muda-muda terang-tang-tang, ya Allah. Macam-macam boleh buat. Makcik teringin nak kucup Hajarul Aswad, tak boleh, nanti orang tolak. Tapi yang muda-muda ni, ya Allah, macam-macam ibadat boleh lakukan ketika kita menjadi tetamu Allah. Sungguh Ustazah nyatakan kepada anak-anak yang berada di depan Ustazah, berbeza tau melakukan ibadah haji dan umrah ketika kita di usia muda dengan ketika kita di usia senja. Berbeza. Malah orang-orang muda ni bila melakukan ibadah haji dan umrah, nampak orang tua, mak-mak, ayah-ayah, kita pula yang muda ni, yang Allah kurniakan kelebihan tenaga fizikal, boleh bantu mereka yang berusia senja, maka Allah gandakan lagi pahala kita. Rata-rata suka menangguh kerana dengan menganggap bahawasanya masih muda lagi. Justru 5 tips daripada Ustazah. Yang pertama sekali, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Tips yang pertama, segerakan kebaikan. Kerana firman Allah, fastabiqul khairat. Allah pesan kepada kita semua dalam ayat ni, hendaklah kamu semua berlomba-lomba melakukan kebaikan. Di hujung ayat ini Allah sebut, kepada Allah jualah tempat kembali. Nak buat baik ni tak boleh postpone, nanti dululah, tengah kumpul duit lah, nak kahwin lah, hantaran lah, mas kahwin lah. Ya Allah, macam-macam alasan. Sedangkan Allah perintahkan segera melakukan kebaikan. Nak pula Rasulullah SAW telah bersabda tentang fadilat haji ini merupakan amalan yang paling afdal. Ni kita nak rebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu hari Nabi SAW ditanya, apakah amalan yang paling afdal? Maka baginda telah menjawab, amalan yang paling afdal ialah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi amalan yang paling afdal ya Rasulullah?
Rasulullah, sabda Nabi SAW, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya, apa lagi ya Rasulullah amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sabda Nabi SAW, iaitulah haji yang mabrur. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi nak rebut kebaikan, nak rebut haji yang mabrur. Yang kedua, sebaik-baik bekalan ialah takwa. Sebaik-baik bekalan ialah takwa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kamu dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wahai anak muda, bekal kita adalah takwa. Adakah kita siap bekal takwa kita? Hari ini kita melihat, semoga bukan di sini, ramai anak-anak muda sebaik saja habis belajar, habis dah jadi graduate universiti, baru dapat kerja, punya pulun kerja, nak beli apa? Nak beli kereta, Ustaz Wan Najdi, nak tunjuk dekat kawan, oh dia pakai kereta ni, umur dia baru 30-an, dia boleh pakai kereta apa, kereta ni, kereta ni, berlumba-lumba nak mengumpulkan simbol kekayaan, tapi tidak berlumba-lumba untuk mengumpulkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai tetamu Allah. Bekal kita adalah takwa. Bila ada takwa dalam hati, kita takut kepada Allah. Kalau kita tak menunaikan haji dan umrah waktu kita muda, kita bimbang nanti kita tidak akan lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada takwa, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dua nikmat yang sering dilupakan. Dua nikmat yang sering dilupakan. Nabi SAW telah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihah wal faragh." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dua nikmat yang seringkali manusia suka lalai, suka lupa, ialah nikmat sihat dan satu lagi apa? Nikmat masa lapang. Masa you all muda ni guys, guys kan, masa you all muda ni guys, you all ada nikmat sihat. Tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis, tak ada sakit jantung, tak ada gout, tak adalah macam-macam penyakit yang orang selalu ada tu. You all semua sihat walafiat. Masa lapang pun banyak. Dua nikmat ini sering dilupakan. Duk lepak-lepak, duk main apa, iPhone, lampu berterang bercahaya, tapi mereka berterang bercahaya tu tengah menotkan apa yang kita bincangkan pada malam ini. Ya Allah, lara banyak sangat. Tinggalkan lara, manfaatkan nikmat usia muda, nikmat kesihatan, nikmat masa lapang. Yang keempat, adakah kita pasti umur kita akan sampai 50? Adakah kita pasti umur kita akan sampai 60 tahun? Pasti ke tidak? Sila jawab anak-anak. Kita tidak akan pasti. Sebab itulah Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bersegeralah kamu menunaikan fardu haji kerana seseorang itu tidak tahu apa yang akan berlaku ke atasnya, yakni mati. Kita tak tahu. Kita lihat, kita baca, kita tonton, ada orang muda lagi, baru belasan tahun, dah mengembuskan nafas yang terakhir. Kita lihat kematian berlaku tanpa kita duga. Sama juga macam kita. Suatu saat, suatu ketika, kita akan dijemput pergi bertemu dengan Allah. Takkan kita nak meninggal dalam keadaan kita berhutang dengan Allah. Fardu haji ini ada dalam rukun Islam. Bila kita mengembuskan nafas yang terakhir, kita berhutang dengan Allah. Kita tak nak berhutang dengan Allah. Kita nak jadi tetamu Allah. Kita nak menunaikan ibadah haji dan umrah. Kita tak naklah bila kita meninggal dunia nanti ada di antara anak-anak kaum keluarga kita yang semuanya kedekut di segi duit, tak nak pun buat upah haji dekat kita. Kita yang kena bertanggungjawab. Banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah nak lihat adakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ada mata, nikmat ada tangan, nikmat ada kaki. Berusaha, bekerja dengan bersungguh-sungguh. Pastikan kita mampu untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, yang kelima, rebutlah 5 sebelum datangnya 5 keadaan.
Rebutlah 5 sebelum datangnya 5. Daripada 5 ni, salah satunya Nabi SAW pesan kepada kita, rebutlah masa mudamu sebelum kamu tua. Berbeza tahu Ustazah dengan Ustaz Wan Akasha. Ustaz tak tahulah. Beza tak Ling? Bila kita pi masa kita muda dengan kita pi masa kita lah ni. Beza ke sama je? Beza ke sama je Ling? Beza. Beza. Masa kita muda dulu kita rasa macam mana? Masa kita muda dulu tak beli banyak. Pergi masa tu ni beli banyak sikit. Oh, beli banyak. Oh, cakap pasal beli pula dah, Masya Allah. Bukan maksudnya di segi kekuatan tu, Ling. Kekuatan nak melakukan ibadah haji dan umrah tu. Memang beza sangat-sangat. Beza sangat kan? Ya. Sebab apa tahu? Sebab Ustaz Najri ya. Kalau dulu masa pergi muda-muda dulu, masa pergi tu pergi tawaf dengan sa'i dan marwah tu. Kalau muda kita tak stop. Tapi dah lama berumur ni dia kena stop juga. Tak boleh. Masya Allah. Kena ya? stop. Kena stop ya. Itu pengalaman Ustazah baru ni. Beza boleh rasa tau. Ya Allah, yang kena stop tu Ustazah lah. Ya. Ustaz kena tunggu. Cucu-cucu Ustazah kata, cepatlah Umi Mami, cepatlah Umi Mami. Dia orang tak apalah, dia orang muda. Belasan tahun cucu Ustazah tu. Dia laju pergi kat depan, tinggal Ustazah dengan Ustaz kat belakang, Ustaz Najri. Masya Allah. Jadi maknanya, rebutlah masa muda sebelum tua. Nanti dah kata-kata dah tak larat dah ya. Kita nak masa muda ni. Dan Nabi pesan lagi, rebutlah masa hidup sebelum mati. Ini di antara masa-masa yang Rasulullah SAW pesan kepada kita. Justru percayalah cakap Ustazah. Jika anak-anak yang masih muda berada di depan Ustazah, memilih untuk melakukan ibadah haji dan umrah di usia muda, akan rasa kelazatan dan kemanisan melakukan ibadah haji dan umrah. Dan bila kita balik sahaja, kita berada di Malaysia yang kita cintai ini, kita akan rasa kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin rindu Rasulullah SAW dan semakin jauh daripada maksiat, semakin jauh daripada kejahatan keburukan, semakin dekat melakukan ketaatan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan 5 tips daripada Ustazah ini, pasang niat daripada sekarang, kumpulkan kekuatan, usaha dengan bersungguh-sungguh supaya dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah di usia muda. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Sebenarnya saya sendiri Ustazah menyimpan cita-cita untuk pergi umrah lah sungguh-sungguh 2010. Tapi tak dapat lagi pergi. Saya dapat betul-betul pergi 2019. Itu pun selepas berkahwin. Tapi dia memerlukan keazaman. Keazaman, kita nak tengok masa kita, unjuran tu bila, dari segi kewangan dan sebagainya. Kesihatan tu memang cukup penting sebenarnya. Dan apa yang saya cakap tu memang betul. Bila kita dah pergi umrah, kita balik, orang muda kata ni, otak kita ni makin center. Dulu kejap nak fikir sini, kejap nak fikir sini. Tapi lepas kita balik pada umrah ni, kita lebih banyak memikirkan tentang kebaikan-kebaikan ataupun amal soleh yang perlu kita tambah. Jadi Ustazah dengan Ustaz tadi ceritakan macam mana pergi di usia, bukanlah nak bercakap tua ke apa Ustaz. Cuma Ustaz macam esok main bola sepak kan. Ustaz main bola sepak dan dia bukan main liga yang biasa. Maksudnya bukan liga veteran. Ustaz masuk liga sama, macam lawan kawan anak-anak orang muda. Mungkin Ustaz boleh liga open dan saya rasa cukup terpanggil. Mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana Ustaz dengan fitness. Satulah fitness. Adakah dengan bersukan di usia-usia ayah-ayah ni Ustaz kan? Macam saya pun dah makin lama makin tinggal, sebulan sekali kan, jogging dan sebagainya. Adakah dia memberi kesan kepada umrah dan haji itu? Dan juga bagaimana Ustaz ajak anak-anak nak trigger dia, jomlah pergi dengan ayah contoh, ataupun kumpullah duit pergilah sendiri. Dan anak Ustaz juga kawan saya juga kan, macam Ustaz ajar berniaga lagi kan, ajar mereka berniaga, cari duit sendiri.
Dan duit yang digunakan tu dia boleh buat amal ibadah umrah dan juga haji tu. Macam mana Ustaz ajar kepada anak-anak itu? Silakan Ustaz. Okay, terima kasih pada Imam Muda Najdi ya. Kita alhamdulillah, dan di antara tip untuk jaga kesihatan kita ini ialah nombor satu sekali kita kena jaga makan dan minum. Ya. Yang kedua, kita kena cukup rehat. Terutama sekali tidur kita, ya. Sebab itu sebenarnya hobi dan minat kita itu adalah satu perkara yang menggembirakan kita, ya. Menggembirakan hidup kita dan membahagiakan hidup kita. Sebab itu untuk kita bersedia untuk pergi haji ini, terutama si anak-anak muda, yang pertama sekali ialah mesti daftar haji. Baca Ustaz Ahmad Lutfi sebut tu daftar, ya. Deposit tu yang disebut tadilah, ya. Yang pertama sekali daftar haji. Yang kedua, antara kelemahan kita juga ialah tidak bijak menguruskan kewangan. Sebab itu yang kedua untuk kita pergi haji, bukan takat pergi haji saja, tapi dalam kehidupan kita ialah bijak mengurus kewangan. Lebih-lebih zaman kita ni zaman yang mencabar. Bijak menguruskan kewangan maksudnya kita tengok pendapatan kita berapa, perlu simpan untuk pergi ke haji. Ya, walaupun sedikit. Yang ketiga, kesedaran individu dan keluarga. Bukan individu kita sahaja, tapi keluarga mesti ada kesedaran. Bila ada kesedaran, insya-Allah saling sokong menyokong, saling kuat menguat. Insya-Allah, terutama sekali ibu bapa lah, ya, didik anak-anak. Maksudnya dalam keluarga Ustaz tu memang bercerita. Ya. Dan sehingga kan di rumah Ustaz pun ada gambar Masya-Allah. Kaabah dan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Penting tu, maksudnya kita nak memberi dia gambaran Aura aura positif dalam rumah, ya. Yang keempat, banyak membaca dan menuntut ilmu tentang haji. Macam tadi banyak diceritakan tentang kelebihan umrah dan haji. Bagaimana menghapuskan dosa. Betul. Kosong-kosong. Ya, itu terutama sekali anak muda. Kalaulah anak muda ini daripada awal dah pergi haji, dah pergi umrah lagi, masya-Allah, memang luar biasa. Sebab itu kalau kita kata haji tu lambat lagi, pergilah umrah dulu. Betul. Sebab Nabi pun pergi umrah 4 kali. Ya, tahun yang ke-6 semasa nak pergi masuk tu tak dapat masuk sebab janji Hudaibiyah. Kemudian tahun yang ke-7, tahun yang ke-8, tahun yang ke-9 dan yang last sekali ialah Hajjatul Wada. Okey. Yang ke-5, niat, tekad dan banyakkan berdoa macam Najdi sebut tadi, ya. Niat tadi 2010 tapi boleh pergi 2019. Alhamdulillah. Sebab masih hidup. Kalau orang kalau 2010 niat, tiba-tiba dia dah meninggal 2011. Dah. Allah tak sempat, ya. Alhamdulillah. Sebab itu sekarang ini orang tanya pada Ustaz, apa nikmat yang paling besar sekarang? Ustaz jawab, nikmat yang paling besar sekali ialah kita boleh hidup. Bahawa ramai orang yang mati sebab COVID. Betul. Ya. Sebab kita Allah pilih kita masih hidup. Ya. Yang mati baru ni bukan sikit, berjuta-juta. Betul. Ya. Itu. Dan yang akhir sekali ialah bersiap segi mental, fizikal dan emosi. Itu di antara benda-benda yang perlu kita, terutama anak muda, untuk kita galakkan anak-anak muda kita untuk pergi haji di awal. Jadi Ustaz tadi main bola sepak tu kan, ada memberi kesan ke dari segi fitness? Ya, memberi kesan. Sebab itu bila kita bermain bola sepak sebenarnya memberi kesan kepada kita untuk kita melakukan umrah dan haji. Ya, sebab bila kita riadah, sebab dia memerlukan kekuatan fizikal. Sebab di sana pun sebab kita sa'i dan sa'i itu pun berkilo-kilo tu. Betul. Jauhnya. Betul. Sebab kena berlari lagi, ya. Dengan Tawaf lagi, ya. Kekuatan fizikal, kekuatan kaki, kekuatan tangan, semua tu ialah berkesan dalam kita melakukan haji dan umrah. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz Wahab Akasyah atas perkongsian yang sangat-sangat baik, dan kita pun
kalau ayah kita pun tak ada, contohlah kita di dalam rumah kita sebagai seorang anak sekalipun, kita pun kena membangkitkan aura-aura untuk pergi haji dan juga umrah dalam rumah itu sendiri. Sekarang kita ada banyak jual frame misalkan, frame yang ada Kaabah dan sebagainya kan. Kadang-kadang tampal yang pintu Kaabah punya kain tu kan. Kat rumah saya ada mak saya tampal dulu kan. Kiswah Kaabah. Dan itu sebenarnya membangkitkan minat anak-anak kita dan juga keluarga kita untuk pergi haji dan sebagainya. Ustaz, ini yang ditunggu-tunggu ni Ustaz sebenarnya. Ustaz boleh tak? Belanja Ustaz, belanja satu. Azan, jangan satu. Ustaz Lufi kata jangan satu. Jangan satu je, banyak Ustaz. Mungkin kita nak ajak semua penonton-penonton untuk memejamkan mata. Boleh tak semua kita pejamkan mata? Pejamkan mata. Bayangkan kita ni dah dekat boarding tu. Okay. Ustaz, silakan. Check sound. Kita nak boarding tu, nak naik flight tu Ustaz. Ya. Macam mana Ustaz? Oh, maknanya kita ni pergi haji dengan package Az-Zuha. Az-Zuha. Subhanallah. Bag dia warna apa Ustaz? Warna hijau. Bagnya warna hijau. Beg warna hijau. Tu belakang. Mana-mana package tak apa. Berdiri pun tak apa asalkan pergi haji, betul? Maknanya okey. Kita turun Madinah dulu Pejam mata. Jadi package Madinah ni dia pasal pergi Madinah, lepas tu kita pergi haji, lepas tu kita Jeddah balik. Okey. Atas permintaan Ustaz Najdi, persembahan saya Ustaz Najdi nak rasa suasana Masjid Nabawi. Saya yakin yang pernah pergi mesti rindui suasana, sebab azan Madinah dengan azan Mekah berbeza. Azan Mesir berbeza. Azan Masjid Aqsa berbeza. Azan Malaysia berbeza. Tak sama Ustaz Najdi. Jadi kalau Madinah, dia bunyi macam ni. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. Jadi waktu dah habis, tak boleh nak azan full. Nanti dia kata bid'ah apalah dia ni buat ni, solat azan apa benda dah azan full. Jadi pengalaman saya bersama dengan ayahanda angkat saya Syekh Ali Mullah, Ketua Bilal Masjid Haram, dia kata kalau persembahan kamu jangan azan full ya Karim, nanti orang confuse. Jadi kita bagi contoh sahaja. Baik, itu azan Madani. Jadi package Az-Zuha ni, bas baru sampai daripada airport, ada jamaah yang terus ke masjid, baru azan subuh Ustaz Najdi. Ada jamaah muslimat uzur syar'i, tak dapat nak pergi masjid, terus pergi ke hotel. Jadi kita dengar Bilal Masjid Nabawi qamat. Tak sama dengan Masjid Haram. Kalau Ustaz Lutfi kata sama, saya tak tahulah. Tapi setahu saya tak samalah. Dia punya lenggok dia lain. Dan kita akan solat subuh bersama dengan imam tertua di Masjid Nabawi, imam legend, salah satu syekh yang mutqin, tajwidnya bagus dan jarang ambil cuti. Kita imam-imam kita banyak cuti pada tukar Ustaz. Syekh, nama dia Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Hudhaifi. Satu kebanggaan bila ayah jadi imam, anak jadi imam Ustazah. Bayangkan sekarang ni anaknya Syekh Ahmad, Dr. Ahmad Al-Hudhaifi, pengurus di Masjid Haram dan imam. Saya kata untungnya bila ayah jadi imam, anak kat belakang. Kadang-kala anak jadi imam, ayah dekat belakang. Itu satu kemuliaan Allah Ta'ala pilih insan-insan. Mudah-mudahan kita dapat anak-anak cucu kita menjadi imam
dan menjadi salah satu imam yang orang kata mencontohi ataupun ayah yang mencontohi kepada masyarakat. Ayah imam, anak imam. Saya pun belum tentu lagi anak saya boleh jadi imam. Kalau anak buat hal, anak imam pun tak jadi hafiz juga. Tapi kita banyak follow up dengan doa. Ya. Follow up dengan doa. Doa Ya. Ustaz, anak bagi nama anak Misyari. Misyari. Mudah-mudahan jadi Misyari. Subhanallah. Ustaz Najdi sebut Misyari. Anak saya yang kelima nama Misyari. Allah sama Ustaz. Allah. Dan anak saya sekarang ni baru sunat semalam. Dah 7 tahun umur dia. Syekh Misyari pernah first dia lahir umur 2 bulan. Kebetulan Syekh Misyari datang first time ke Malaysia. Saya menyambut Syekh Misyari di airport bersama dengan para ilmuwan sebagai tuan rumah. Ana sebagai pergi sambut ahli ulama sahaja, bukan kita tuan rumah, dan dapat jumpa dengan Syekh Misyari. Itu cerita dia. So kita kalau boleh letaklah nama-nama ahli ulama, mudah-mudahan menjadi seperti mereka. Ya. Baik, sebelum anda lupa. Jadi package ni pasal travel ni, jadi anda sebut nama travel dah senang. Kalau nak viral, viral lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita menjadi tetamu Allah. Itu yang penting. Pagi buta, di awal-awal pagi sampai jamaah kita baru dengar azan tadi. Jadi ada yang berjalan, ada yang tak sempat, masbuk dan sebagainya. Ini bayangan sahaja ya, semoga menjadi kenyataan. Muslimat yang sampai dekat hotel, mereka buka TV, mendengar MC duk baca doa sebelum nak qamat. Antara azan dengan qamat kan MC dia baca doa. Jadi dekat TV dia bunyi macam ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni Islam al-mar' tarkuhu ma la yu'ni. Kalau salah betulkan ya. Lepas tu kita dengar MC dia cakap ba'da lahazat wa tuqam as-salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu, i'tadilu. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
Itu suasana Masjid Nabawi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita peluang menjadi Duyufur Rahman dan dapat menziarahi maqam baginda sallallahu alaihi wasallam. Az-Zuha Group Travel and Tours, syarikat yang dipercayai, telah berpengalaman menguruskan jemaah umrah lebih daripada 10 tahun. Az-Zuha Travel menawarkan pakej umrah dan haji dengan jarak hotel yang berhampiran, bimbingan ibadah umrah daripada mutawif yang berpengalaman. Az-Zuha Travel mementingkan keselesaan dan kebajikan jemaah sepanjang mengerjakan ibadah. Ingin merasai pengalaman umrah dan haji bersama kami? Hubungi kami di talian 011 1087 3467. Baik, kita terus pergi ke Makkahul Mukarramah. Ustaz Najdi, masa kita terhad dah ni, dah duduk dekat Madinah 1 minggu, kita nak pergi ke Makkahul Mukarramah. Jadi sampai dekat Makkahul Mukarramah, kita dengar azan Mekah pula. Azan Mekah dia lain, dia bunyi lain. Contoh azan subuh, Hayya 'alal falah. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Jadi itu azan Syekh Ali Ahmad Mullah. Lepas tu ada muslimat juga tak dapat pergi ke Masjid Haram pula. Jadi duk dengar dekat hotel. Kita dengar pula. Kalau channel Mekah, doa dia bunyi lain pula. Tadi bunyi hadis Nabawiyah. Kalau di channel Madinah, dia bunyi hadis tentang hadis. Kalau dekat Mekah, dia bunyi doa, ada campur-campuran hadis lah. Jadi kita dengar MC baca doa antara qamat dan azan dan iqamah. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Jadi habis doa tu, kita akan solat bersama dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imam Otai. Dan dengan Sudais kan imam lain ni, Imam Lutfi. Dia kata jangan tiru Ustaz Lutfi. Banyak imam kat sana ya. Ada Imam Shuraim, ada Imam Syekh Sa'ad Ghamdi kat Madinah, pernah jadi imam tarawih. Di Masjidil Haram ada imam yang cukup popular. Saya akan bagi contoh, beberapa contoh. Surah Al-Fatihah, Shuraim, Syekh Saud Al-Shuraim lain. Syekh Bandar Balila lain. Bukan Bandar Bangi ya, Bandar Balila. Jangan salah faham pula. Lepas tu Syekh Mahir Al-Mu'ayqli, Syekh Yasir Al-Dosri, dan imam yang cukup popular, pengurus dua Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan imam besar di sana Syekh Dr. Ma'ali Dr. Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Jadi nak dengar semua ke dengan satu je? Semua. Pandai cakap semua lah jawab dia kan. Baik, kita nak pergi pada imam. Okeylah, kita bagi pada imam yang slow dulu, Syekh Saud Al-Shuraim. Kalau solat dekat Masjid Haram, Ustaz, dekat dataran, kalau Imam Shuraim jadi imam, boleh gegar dia punya dataran tu. Suara dia suara jahur, suara dia suara yang kasar. Contoh,
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu syurif. Jadi kalau para ustaz-ustaz yang imam, pengalaman saya, kalau saya sesema, saya baca Syekh Syurif. Sebab suara dia suara relax, tidak ada takalluf. Jadi kalau kita nak jadi imam ni, para asatiz dan asatiz, kalau kita sebagai imam, tengok nada suara mana yang sesuai dengan kita. Jangan jadi imam namanya imam syok sendiri. Nada ki kita ki rendah, ataupun ki kita ki tinggi, tapi kita nak guna ki yang tak sesuai dengan ki kita, maka berhati-hati. So di sini pengalaman saya sebagai imam, saya selalu pilih bila saya sesema tak sihat, saya akan baca irama Syekh Saud Asy-Syurif. Kesian Syekh Saud jadi mangsa. Tak ada. Memang bacaan yang suara yang sesuai dengan suara bis. Syekh Mesyari dan beberapa syekh lain. Okey. Imam yang seterusnya selain daripada Syekh Saud Asy-Syurif, yang terkenal Syekh Mahir Al-Mu'iqli. Lepas tu datang syekh baru pula, Syekh Bandar Balilah. Datang baru lagi Syekh Yasir Ad-Dawsari. Jadi kita pergi kepada imam yang seterusnya, Syekh Mahir Al-Mu'iqli. Kita dengar bacaan beliau, menenangkan jiwa kita. Subhanallah, ini mu'jizah Al-Quran ya. Kullal masyayikh, Quran ini kalamullah. Jadi semua mengikut selesa halwa telinga masing-masing. Jadi saya minat semua imam. Syekh Mahir Al-Mu'iqli dulu imam dekat Masjid Nabawi, tapi dipindah pergi ke Masjidil Haram, Ustaz Najdi. Kita dengar balik Syekh Mahir Al-Mu'iqli. Bacaan dia surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu Syekh Mahir, bukan Mahir Zain ya. Syekh Mahir Al-Mu'iqli. Seterusnya, sebab masa kita berterhad, Syekh Bandar Balilah. Syekh Bandar Balilah, saya pernah bawa anak dia datang ke Malaysia. Nama dia Syekh Abdul Aziz bin Bandar Balilah. Bacaan beliau mirip dengan suara bapa dia. Jadi kita dengar bacaan Fatihah seakan-akan ya, Syekh Bandar Balilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu Syekh Bandar Balilah ya. Jadi kalau nak sedap, kena cari yang original lah. Saya bagi contoh sahaja. Seterusnya, yang cukup famous sekarang ni, Syekh Yasir Ad-Dawsari. Syekh Yasir Ad-Dawsari ni, dia bacaan dia ni agak pelik sikit lah bunyi. Tapi kalau dengar lama-lama, kita rasa syok. Kalau pengalaman saya dengan Syekh Yasir Ad-Dawsari, waktu saya belajar dekat Riyadh, anak-anak muda suka dengan bacaan beliau. Sebab dia suka baca dengan nada maqam sabah, maqam mendayu. Kalau sembahyang belakang dia, Ustaz Najdi, para asatiz dan asatizah, hadirin hadirat, akan menangis dengan secara automatik. Tak perlu buat dah. Sebab apa? Memang bacaan beliau sangat menyentuh kalbu kita dengan irama dia. Jom kita dengar bacaan Syekh Yasir Ad-Dawsari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Last sekali, Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Saya terlalu sejuk lah, dah tersomak hidung saya ni. Tak boleh lah, pasal dah lama sangat dekat Dewan ni, rasa macam dah beku ni, pakai 2-3 jubah ni. Baik, tapi saya cuba ya. Okey, last persembahan Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Pengalaman saya, waktu saya belajar tahfiz di Masjid Haram, imam yang paling saya suka Syekh Sudais. Sehingga saya ikut belakang dia sampai saya tahu dia parking kat mana. Dalam kereta dia ada apa saya tahu. Maknanya terlalu minat dengan, excited dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Masa tu protokol tak kuat sangat, saya selalu follow. Salam dengan Syekh Sudais. Jadi saya dapat baca depan Syekh Sudais waktu dia datang ke Malaysia tahun 2014 ataupun 15. Jadi saya dapat baca dengan bacaan Syekh Sudais di depan beliau. Saya buat persembahan. Di situ permulaan saya buat persembahan bacaan imam-imam. Sebab dia kata apa? Dia kata, Abdul Karim, orang Arab ni kalau dia mesra, sebab saya sempat makan sama satu meja dengan Syekh Sudais, saya kata dengan cerita, kata anta boleh tiru imam-imam Mekah. Sambil-sambil makan saya baca persembahan imam Syekh Muhammad Ayub, Syekh imam-imam lain. Habis makan, tanda kemesraan sebagai kita ni menghormati ahli Quran. Dan orang Arab ni kalau dia mesra, dia pegang tangan. Orang Melayu kalau pegang tangan sama lelaki, lain macam ni. Apa hal ni? Betul tak? Kita yang tarik rasa. Betul tak? Orang Arab kalau pegang macam ni, tanda hormat. Kalau kita cium kepala dia dan sebagainya. Jadi Syekh Sudais kata, anta ni boleh tiru macam-macam, boleh daftar jadi imam Masjid Haram. Saya kata, saya tak layak Syekh. Ana orang Melayu, bukan orang Arab. Dan ana bukan warga negara sana, ana warga negara sini. Jadi ana cerita kepada Syekh Sudais, doakan ana dapat berdakwah, sampaikan mesej untuk melahirkan anak-anak muda yang menjadi pencinta Al-Quran. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Jadi di situlah saya bersemangat untuk berdakwah menjadi pencinta Al-Quran, selalu buat benda yang menggalakkan anak muda kita menjadi pencinta Al-Quran. Yang paling anak-anak muda dan anak-anak kita suka, yang saya buat kartun bersama dengan Upin Ipin, kartun Upin Ipin. Jadi siapa yang pernah tengok Upin Ipin, azan Upin Ipin, itu watak ustaz lah. Bayangkan muka saya yang bulat ni, dianimasikan muka saya. Jadi ramai kalau pergi ke Indonesia, saya pernah pergi Indonesia jadi juri dekat Hafiz Indonesia, sampai dekat airport, dia orang nampak saya, Bu, ini kayaknya gurunya Upin Ipin. Lepas tu saya pula, macam kenal je. Saya tak pakai macam ni tau. Datang serbuk, subhanallah, nasib baik jubah saya tak koyak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Hadis dia Indonesia Assalamualaikum lain. Kita Assalamualaikum kan. Assalamualaikum. Dia Assalamualaikum. Saya kata Waalaikumsalam. Mau nanya, ininya gurunya Upin Ipin enggak? Saya kata, iya benar. Ya Allah, gurunya Upin Ipin. Aku mau foto. Datang satu rombongan tu penuh orang dia. Saya kata, ibu, saya dalam wuduk, ibu enggak bisa salam. Mau salam ke saya ni? Muslimat ni mau salam. Terlalu excited. So beza, nak cerita kata budaya, di sana dia sanjung dia punya orang-orang Quran dan sebagainya. Jadi saya pun segan. Bu, minta maaf bu, saya dalam wuduk bu. Ya, ini barakah Al-Quran ya. Maka di situ dengan sokongan doa Syekh Sudais kepada saya, semoga anta terus dakwah di negara anta. Sampai sekarang ni saya selalu nak melahirkan, kita nak bagi orang ni suka dengan Al-Quran, mengajar tajwid dan sebagainya. Baik, persembahan terakhir, nak tawaf wida dah, pakej Zuha, esok nak balik dah ni. Jadi malam ni solat Isyak, orang kata solat last bersama dengan Syekh Sudais lah. Jadi kita dengar tadi doa. Saya dah buat doa ke? Doa Mekah dah buat ke? Dah kan?
Okey, dah nak qamat dah. Maka Syekh kata MC cakap lahazat wa tuqamus salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا walakal hamd. Sebelum saya lupa, yang paling mahal sekali ialah salam Syekh Sudais. Jadi orang pernah dengar, memang dia ada kelainan sikit dan rasa feeling Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita dah solat ringkas ataupun solat fardu di Masjidil Haram. Biasanya habis solat Isya dia terus bila dia panggil solat jenazah. الصلاة على الأموات والطفل يرحمكم الله. Solat jenazah-jenazah lelaki dan perempuan serta dengan solat untuk tifl ini kanak-kanak. Jadi suasana di Masjidil Haram. Jadi jamaah kita Zuhar ni balik ke hotel, buka TV, yang baru buka TV ni duk dengar MC dalam TV yang bersiaran langsung tadi. Dia sebut macam ni. Naqalna lakum adhana wa salat al-isha min rihab Makkah al-Mukarramah hayyan 'ala al-hawa'i mubasharatan. Jadi abang haji kita ni dah tukar kepada channel Malaysia pula. Bunyi negaraku. Dah tamat tu. Kira boleh tidur dah tu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Cukup. Allah. Terima kasih kepada Syekh Karim. Satu bacaan yang mengimbau kenangan, mengimbau memori. Rasa kita duduk jalan tu kan, bunyi kita berpusu-pusu kan. Kehidupan di Mekah ni dia lain dengan Madinah kan. Mekah ni kita nak cepat. Dekat Madinah tu kita boleh relax sikit. Dan kita doakan terima kasih kepada panel kita daripada Syekh Karim. Menandakan pusingan 2 kita pun telah habis dan tamat. Dan insyaAllah kita nak terus beralih kepada kesimpulan. InsyaAllah mungkin wakil, mungkin daripada Ustazah dan juga Ustaz. Boleh Ustaz sebagai kesimpulan topik kita hari ini.
ataupun nak tutup ni supaya dia punya tutup dia tu landai cantik je kan. Dia balik tu boleh Ustaz Lufi cakap last. Dia tak ingat pun apa Ustaz cakap daripada awal tadi. Ingat tak apa Ustaz Lufi cakap? Ingat bagus. Mungkin Ustaz boleh sampaikan kesimpulan insyaAllah 2-3 minit. Silakan Ustaz. Dan kesimpulan daripada Ustazah Bahiah. Silakan. Yang pertama, apabila kita mahu melakukan sesuatu kebaikan, bersegeralah. Dan antara kebaikan yang sepatutnya kita segerakan iaitu menyempurnakan rukun Islam. Dan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, mengerjakan umrah kali pertama hukumnya wajib. Dan yang kedua, lihatlah amalan mengerjakan haji dan umrah ini bukan hanya sebuah pelancongan, tetapi dia adalah sebuah perjalanan bertemu kekasih. Kalau kita membayangkan perkara ini, maka kita akan menghadapinya dengan penuh keseronokan. Kita akan belanjakan duit kita dengan penuh rasa kebahagiaan. Dan yang ketiga, tuntutlah ilmu bagi menyempurnakan amalan yang kita ingin lakukan. Kita kena perkasakan dua perkara. Pertama yang zahir dan yang kedua yang batin. Yang zahir dengan menghadiri kursus-kursus yang ditawarkan, dan yang batin kita mulakan dengan bertaubat. Kita mulakan dengan bertaubat, kita mulakan dengan sangka baik dengan Allah Ta'ala, kita mulakan dengan mengikhlaskan niat kita, dan inilah usaha yang boleh dilakukan supaya amalan kita itu sempurna daripada segi zahirnya dan daripada segi batinnya. Dan yang keempat, bila ingin melakukan amal umrah ini khususnya, memang kita boleh saja pergi DIY. Saya pun selalu juga pergi DIY. Tetapi secara umumnya kalau orang awam tidak dinasihatkan berbuat demikian. Kerana apa? Kerana amalan haji dan umrah ini dia bukan pelancongan, dia ibadah. Bila diibadah, kita perlu ada orang pimpin kita. Memang begitu. Walaupun kita ni mengajar bab haji, pengalaman saya lah, pun ada benda yang kita terlepas pandang. Itu kita ngajar bab haji. Apatah lagi kita yang amalan yang bukan benda yang biasa kita lakukan, maka perlu pembimbing. Itu yang orang panggil mutawif tu. Perlukan pembimbing, maka kita pergilah. Contohnya bersama dengan Az-Zuha Travel, pergilah bersama dengan, maknanya orang yang boleh membimbing kita menyempurnakan ibadah kita. Dan yang terakhir, untuk merealisasikan semua perkara itu, maka berdoalah kepada Allah. Dan ketika berdoa, amallah seperti yang Nabi kata, wa antum muqinuna bil ijabah. Bila doa, yakin Allah terima, yakin Allah dengar. Dan ketika berdoa, bayangkan kekuasaan Allah, bukan kita bayangkan kudrat kita. Kalau kita bayangkan kudrat kita, doa pun tak nak buat. Sebab kita kata mustahil lah boleh pergi tahun depan. Mustahil. Tak ada yang mustahil. Allah boleh melakukannya. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan yakinlah bahawasanya rezeki seseorang itu pasti akan mengejarnya dan tidak pernah akan terluput daripadanya, seperti mana kematian tidak akan terluput daripada seseorang. Maka begitulah juga rezeki ini, dan antara rezeki adalah dapat menjejakkan kaki ke kota Mekah dan Madinah. Dan saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Semoga Allah kurniakan kepada kita istita'ah mengerjakan haji dan umrah bukan sekali tetapi berkali-kali.
Semoga yang hadir di majlis ini, yang mendengar, yang akan mendengar, diberikan oleh Allah istita'ah zahiran wa batinan. Daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya, sangka baik dengan Allah, Allah boleh lakukan apa yang di luar daripada jangkaan kita. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, terima kasih kepada Ustaz Lufi dan beralih kepada Ustazah, mungkin sepatah dua kata sebagai kesimpulan. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung bicara. Apapun yang kita lakukan, pastikan ianya hadir daripada sekeping hati yang ikhlas. Ikhlas melakukan segala ibadah kerana matlamat kita hanya satu, untuk mendapat mardatillah, untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada sekarang jaga kesihatan dan jangan lupa berwangi-wangianlah kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali kita nak bersedia daripada sekarang ya. Kita dekat rumah, kita ada mihrab kita sendiri, kita nak bertaubat, kita nak tahajud, kita nak qiyamul lail, kita kena bersedia daripada sekarang. Pastikan kita berwangi-wangian kerana wangian adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tak sure nak pakai minyak wangi apa Imam Mudawan Najdi, dapatkan semanis kurma couple halal perfume, memang halal ya, ada dekat belakang sana. Akhirnya daripada Ustazah, hayatilah kata-kata ini. Sebelum Ustazah nak sebut kata-kata ni, sebenarnya azan daripada Syekh tadi, daripada Tuan Syekh, azan tadi, doa tadi sangat syahdu, menyentuh hati dan perasaan kita. Kita terbuai-buai seolah-olah kita sedang berada di sana. Hati Ustazah berkata, sebab Ustazah pergi bulan 8 tahun lepas ya, dan Ustazah akan pergi lagi bulan 5 dan bulan 8 tahun ni. Hati Ustazah berkata, ya Allah, alangkah bahagianya kalau sekarang ini aku dijemput untuk menjadi tetamumu ya Allah. Ya, sebab azan tadi, doa tadi dah bawa kita berada di sana, tuan-tuan dan puan-puan. Justru hayatilah kata-kata ini. Ustazah sempat buat seketika tadi. Betapa bahagianya rasa di hati bila dah sekian lama menanti, akhirnya dijemput menunaikan haji. Tak sedar air mata menitis di pipi, mensyukuri segala anugerah ilahi. Rasa betapa kerdilnya diri ini, tak disedari air mata membasahi, mengisafi dosa-dosa yang menyelubungi, mengharap segala dosa Allah ampuni, mengharap syafaat Nabi kekasih di hati. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibi ya Rasulullah, fajibni ya Rasulullah, jawablah salamku ya Rasulullah, aku datang bertemumu duhai kekasihku, sambutlah salamku, kurniakanlah syafaatmu ya Rasulullah kepadaku, kepada kedua ibu bapaku, kepada ahli keluargaku, dan juga kepada seluruh umatmu, kerana kami adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami yakin dengan sabdamu, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada aku, barang siapa yang kasih kepada aku, sesungguhnya mereka inilah yang akan berada dekat denganku. Kita cinta Nabi, kita sayang Nabi, kita nak dapat syafaat Nabi, kita mengaku kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar kita cinta kepada Allah, kalau benar kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, buat segala-gala yang Allah perintahkan dan tinggalkanlah segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat redha Allah, semoga kita mendapat syafaat
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustazah Siti Norbaya. Tepukan untuk Ustazah. Tepukan yang gemuruh untuk Ustaz Wan Akasha. Tepukan untuk Ustaz Lutfi dan tepukan untuk Syekh Karim kerana memberikan kita ilmu pada malam ini, dan moga-moga ilmu yang diberikan kita dapat manfaatkan untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk mendaftar haji. Kita nak ajak kawan-kawan kita yang berada di dewan ni dekat belakang sana. Rasanya sempat lagi tu. Tak sempat tak apa, esok ada boleh lagi. Boleh kontak Ustaz Ridwan, boleh kontak Az-Zuha Group dan Travel. Tepukan untuk Az-Zuha Group and Travel. Tepukan juga untuk IKIM, Inspirasi Inforia Islami, selaku rakan media kita pada malam ini. Dan juga tepukan untuk diri kita kerana masih lagi berada daripada awal hingga ke akhirnya. Jadi insyaAllah saya tutup majlis pada malam ini. Kita sama-sama tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Az-Zuha Group Travel and Tours, syarikat yang dipercayai, telah berpengalaman menguruskan jemaah umrah lebih daripada 10 tahun. Az-Zuha Travel menawarkan pakej umrah dan haji dengan jarak hotel yang berhampiran, bimbingan ibadah umrah daripada mutawif yang berpengalaman. Az-Zuha Travel mementingkan keselesaan dan kebajikan jemaah sepanjang mengerjakan ibadah. Ingin merasai pengalaman umrah dan haji bersama kami? Hubungi kami di talian 011 1087 3467. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM.